Assalamualaikum, Yoshmina. Apa khabar semua? Harapnya semua dalam keadaan yang baik, sentiasa dimurahkan rezeki dan diberikan kejayaan di dunia dan di akhirat. Okey, hari ini kita nak borak pasal teori apakah yang akan berlaku dalam manga Boruto chapter 69 yang akan keluar pada bulan depan. Yang mana kita dapat tengok dalam chapter yang lepas memang banyak gila benda yang berlaku dan memang cukup hype. Selepas secara mengejut tanpa disangka, Code terus dia memulakan pergerakan dia dengan Code telah muncul kat desa Konoha melalui kelomak Code yang ada dekat belakang Shikamaru bertujuan untuk mematikan limiter kekuatan beliau. Malah bukan takat Code seorang je yang telah muncul kat sana, tapi dah juga turut muncul kat sana, sampaikan Amado sendiri terkejut dan seakan dalam ketakutan selepas Eda muncul kat sana. Sebelum kita sambung lagi video, aku nak bagi tahu ni, sekarang ni Faiz di Studio ada buat promo untuk baju anime keluaran Faiz di Studio Limited Edition Uchiha Brothers, yang mana kalau harga asal RM45, tapi sekarang ni kita orang buat promo hanya RM40 sahaja. Design yang masih lagi available hanya design Uchiha Sasuke. Tu pun dah tak banyak, aku rasa dalam 30 line macam tu kita orang nak clear stock. Siapa cepat dia dapat. Dan promo ni kita orang buat hanya seminggu je tau, sampai hari Ahad ni. Kualiti baju korang jangan risau, kualiti memang cukup sedap sebab kita orang pakai kain microfiber interlock. Kalau korang pergi jogging ke main badminton ke semua tu memang tak panas langsung. Dan untuk design memang cukup terbaik, korang boleh tengok sendirilah, memang cantik gila. Jadi kalau korang nak join promo ni dan korang nak dapatkan baju sublimation Uchiha Sasuke limited edition keluaran Faiz di Studio, korang boleh terus je order dekat Shopee Faiz di Studio ataupun korang WhatsApp je nombor yang ada dekat bawah ni. Dan kalau korang nak dapatkan baju Uchiha Itachi Black pun ada lagi, hanya tinggal selai iaitu size L. Link semua aku ada letak dalam description. Okey, dah settle, jom kita sambung lagi video balik. Selain dari itu, kita dapat tengok juga akhirnya cyborg yang dicipta oleh Amado dikatakan merupakan sekutu untuk desa Konoha telah pun beraksi. Dan rupanya cyborg tersebut adalah Delta yang diprogramkan baru oleh Amado. Jadi adakah untuk dalam chapter akan datang kita akan dapat menyaksikan pertarungan lagi selepas baru je beberapa chapter yang lepas kita disajikan pertarungan yang cukup sengit, ataupun akan ada kejutan yang lain mungkin bakal berlaku untuk dalam chapter 69. Macam biasa, semua ni hanyalah pendapat aku semata je. Kalau korang tak bersetuju ataupun korang ada pendapat lain ke apa, just drop je komen dekat bawah, okey? Tanpa melengahkan masa, jom kita start sekarang. Okey, first topik kita akan sentuhkan dulu berkaitan pasal perbualan di antara Uchiha Sasuke dan juga Shikamaru. Yang mana Sasuke ada cakap dekat Shikamaru dia ada dapat info pasal Code, iaitu dekat mana keberadaan tempat persembunyian Code. Jadi Sasuke pun cakap lah, tempat persembunyian Code merupakan markas Boro yang terletak dekat Land of Snow. So disebabkan tu pun Shikamaru terus dia cakap yang dia akan arahkan orang untuk pergi siasat. Lagipun diorang dah tak ada petunjuk yang lain. Jadi bagi pendapat aku, pasukan yang paling sesuai untuk buat kerja-kerja macam ni tak lain dah tak bukan dah tentulah tim 25 yang dipimpin oleh Sai, iaitu Takitori Hoki, Kurei Hako dan juga Kokubo Renga. Kalau korang tak ingat, tim 25 sebenarnya pernah terlibat dalam satu misi untuk mendapatkan maklumat tentang tempat persembunyian kumpulan Kara. Dan apa yang mengejutkan, diorang bertiga telah menjalankan misi tersebut dengan cukup baik walaupun diorang masih lagi muda. Sebab diorang bertiga ni mempunyai potensi yang cukup tinggi dan kemampuan diorang memang sesuai untuk dalam misi-misi macam ni. Lagipun tim 25 ni dilatih sebagai ambu. Jadi tak heranlah kalau Shikamaru akan mengarahkan tim 25 untuk terlibat dalam misi tersebut. Dan bagi aku ni lah masa yang paling tepat untuk melibatkan tim 25 dalam manga Boruto. So aku rasa kalau lah Masashi Kishimoto melibatkan diorang bertiga dalam storyline manga, aku rasa benda ni memang cukup baik untuk dedahkan karakter-karakter yang lain kepada pembaca atau penonton. Sebab mungkinlah ramai lagi yang tak kenal dan tak tahu akan kemampuan diorang bertiga. Jadi bagi pendapat aku, dengan apa yang sedang berlaku dalam storyline manga, mungkin dah tiba masanya untuk exposekan karakter yang lain juga dalam manga Boruto. Pendapat aku yang lain pula, apakah yang akan berlaku untuk dalam chapter akan datang, disebabkan karakter Code dan juga Eda telah muncul kat sana, berkemungkinan besar babak akan bermula dengan perbualan yang cukup tegang dekat tempat kejadian. Sebab kalau kita tengok dari reaksi Amado sewaktu Eda muncul kat sana, memang cukup jelas kalau nak dibandingkan sewaktu Code muncul kat sana, reaksi Amado lebih terkejut dan seakan tengah risau sangat selepas Eda muncul dekat sana. Jadi dengan apa yang telah ditunjukkan dari reaksi Amado, aku dapat
dapat rasakan masih banyak lagi yang kita tak tahu berkaitan pasal karakter Ada. Mungkin boleh jadi banyak-banyak cyborg yang telah dicipta oleh Amado dikatakan mempunyai kekuatan lebih tinggi daripada Jigen. Boleh jadi Ada adalah cyborg yang paling special dan mempunyai kekuatan yang lebih tinggi nak dibandingkan cyborg-cyborg yang lain. Jadi mungkin disebabkan itulah kita dapat tengok reaksi Amado sewaktu melihat Ada muncul kat sana. Dia memang terkejut gila. Dia macam terkejut buruk tau. Seakan tak sangka Ada masih lagi hidup dan bekerjasama dengan Code. Ataupun boleh jadi ada kisah yang lain di antara Amado dan Ada. Tapi apa yang pasti untuk dalam chapter akan datang dah tentu lebih fokuskan perbualan di antara mereka. Dan Code mesti tak nak lepaskan peluang keemasan yang dia ada untuk mematikan limiters kekuatan beliau. Cumanya bagi pendapat aku, mungkinlah akan berlakunya pertarungan dekat sana. Tapi pertarungan yang akan berlaku nanti bukannya pertarungan habis-habisan, bukannya pertarungan all out meskipun Code berjaya mematikan limiters kekuatan beliau. Sebab tujuan asal Code muncul kat sana hanyalah untuk menyuruh Amado mematikan limiters kekuatan dia. Dan dalam masa yang sama, apakah tujuan Ada muncul kat sana masih lagi tak diketahui. Secara jujur, aku sendiri clueless tau. Kenapa Ada munculkan diri seawal macam ni? Padahal dia boleh je pantau apa yang berlaku dekat sana dari jarak jauh. Adakah sebab dia memang nak munculkan diri depan Amado, ataupun dia saja nak kenalkan diri dekat semua orang, ataupun ada sebab yang lain? Semua tu akan terjawab dalam chapter akan datang. Lagipun sewaktu Ada dan Code muncul kat sana, kelibat Daimon masih lagi belum kelihatan. Sedangkan dikatakan oleh Ada, Daimon merupakan pahlawan untuk dia. Jadi disebabkan inilah aku yakin sangat pertarungan yang akan berlaku dekat sana nanti mungkin akan menjadi satu pertarungan yang cukup menarik. Tapi belum tiba masanya lagi untuk Code all out berhadapan dengan mereka. Selain dari itu, aku berpendapat selepas je Code dan Ada muncul kat sana, peratusan untuk Uchiha Sasuke terlibat untuk dalam pertarungan kali ni memang cukup tinggi guys. Sebabnya refer dalam chapter 68, Sasuke sekarang ni memang berada dekat desa Konoha dan hanya beberapa orang je yang akan diberitahu oleh Ino tentang kemunculan Code dekat sana. Sebab Shikamaru sendiri cakap dekat Ino jangan hantar sesiapa pun dekat sana, hanya informkan dekat Naruto dengan yang lain je. Sebab Shikamaru tak nak provoke Code dari melarikan diri. So korang janganlah tanya, bang, mana Hatake Kakashi, mana Rock Lee, mana karakter-karakter yang lain dalam anime Naruto dulu, kenapa diorang tak terlibat dalam pertarungan kali ni, sedangkan Konoha sekarang dalam keadaan yang bahaya. Guys, korang kena faham tau, dengan situasi sekarang Shikamaru tak nak lepaskan peluang yang diorang ada untuk memerangkap dan menewaskan Code. Sebabnya Code sekarang ni berada dekat center tempat anime. Jadi aku tak rasa Code ni bodoh sangat untuk bertarung dengan semua orang dan tewas macam tu je. Daripada dia ambil risiko dan tewas, lebih baik dia melarikan diri je kalau keadaan dah tak terkawal. Lagipun Code kan mempunyai kekuatan, dia boleh lari sesuka hati dia je, macam pelesit. Dia boleh masuk sana masuk sini, lepas tu muncul sana muncul sini disebabkan kekuatan kelomak dia. So korang kena faham situasi dan kena tahu sebab kenapa karakter-karakter yang lain tak akan terlibat untuk dalam pertarungan kali ni. Sebabnya aku bagi simple lah jawapan dia kan. Sebab karakter-karakter yang lain tak tahu pun apa yang sedang berlaku sekarang ni. Apa yang berlaku dekat desa Konoha dan karma Boruto ke, pasal Code ke, pasal Kawaki mempunyai karma semula ke, semua tu adalah rahsia sulit. Hanya orang-orang atasan je yang akan tahu pasal hal tersebut. Sebagai contoh Kage-Kage ke, lepas tu Shikamaru, orang-orang atasan je. Yang karakter-karakter yang lain ni diorang tak nak bagi tahu disebabkan benda ni sulit. Apa yang berlaku ni pun diorang tak putuskan lagi apa yang diorang nak buat untuk langkah seterusnya. Cumanya walaupun Code dah muncul kat sana, bukannya senang macam tu je dia nak memaksa Amado untuk mematikan limiters kekuatan beliau. Lagi-lagi dia kena berhadapan dulu dengan Delta yang akan melindungi Amado. Jadi benda ni bukannya semudah macam tu je untuk dia berjaya mematikan limiters kekuatan beliau. Dan sewaktu Code tengah struggle untuk berhadapan dengan Delta, aku yakin sangat tak lama lepas tu Naruto, Sasuke dengan Sai ataupun karakter-karakter yang tahu apa yang sedang berlaku akan sampai dekat sana. Dan aku percaya untuk dalam pertarungan kali ini Naruto tak akan buat kesilapan yang sama macam sebelum ni. Dia mesti akan bertindak dan tak akan membiarkan Code berjaya melarikan diri. Dan kita harapkan memang betul lah untuk dalam pertarungan kali ini Uchiha Sasuke dan juga Uzumaki Naruto akan beraksi. Walaupun pertarungan singkat sekalipun, mesti tetap akan menjadi satu pertarungan yang cukup menarik untuk kita layan. So tu je lah Code bagi pendapat aku apa yang akan berlaku untuk dalam chapter akan datang.
Tapi apa pun, macam biasalah, kita kena tunggu juga apa pula yang akan berlaku untuk dalam chapter 69 yang akan keluar pada 20 hari bulan 4 bulan depan. Jadi aku rasa sampai sini je lah kot video kita untuk kali ini. Aku harap korang semua enjoy dan penyampaian aku jelas. Teruskan support Faiz di studio untuk mendapatkan 200,000 subscribers dalam tahun ni. Aku nak minta maaf sangat kalau aku ada buat salah, tersilap cakap, terkasar bahasa. Aku nak minta maaf sangat. Aku hanya manusia biasa, tak lari daripada kesilapan. InsyaAllah kita jumpa dalam next video. Assalamualaikum, bye bye.